Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersiaran sekali lagi dalam sesi bedah siasat syarikat-syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia, yang kita akan cuba untuk melihat annual report bagi syarikat-syarikat di listed company yang didagangkan di FBM KLCI kita. Jadi untuk hari ini insya-Allah kita akan melihat satu lagi syarikat yang diberi nama Perak Transit Berhad. Okey, orang Perak ada ke yang join kita hari ini? Okey, so kalau ada boleh komen orang Perak, kalau ada boleh komen syarikat di Perak, okey, yang telah membuat keuntungan yang cukup memberangsangkan bagi prestasi kewangan berakhir tahun 2020, yang mana mereka telah mencatatkan keuntungan net profit. Okay, so net profit bukan revenue, bukannya gross profit tapi net profit 41 juta ringgit. Okay, so kita akan cuba lihat apakah business model bagi company ni, apa yang menarik berkenaan dengan syarikat ni, dan bagaimana mereka telah berjaya membuat keuntungan di sebalik economic crisis, crash, di sebalik COVID-19, di sebalik lockdown pada tahun 2020. Okay, and despite all the circumstances, okay, and juga the challenges, syarikat ini telah mencatatkan keuntungan yang tertinggi, bukan setakat untung tetapi keuntungan yang tertinggi bagi tahun kewangan sejak didagangkan di Bursa Malaysia. Okay, so kita akan cuba lihat sebentar saja lagi. Sementara itu, seperti biasa, okay, so please klik button share. Okay, so kita jemput lagi rakan-rakan kita yang masih belum bersama kita. Okay, kita lah dalam lockdown ni kan, total lockdown, MCO 3.0 lah, ataupun orang panggil MCO 4.0 ke, kita tambah ilmu supaya kita dapat something bila kita keluar daripada MCO nanti, insyaAllah. Okay, so jika sudah bersedia, okay, yang pertama, klik button share. Okay, yang kedua, sediakan buku nota dan pen. Okay, buku nota saham anda, buku special yang jangan bercampur dengan buku-buku lain, hanya fokus untuk pembelajaran saham anda. Sediakan satu buku, kalau boleh hardcover, so tahan lama. Lagi 10 tahun, 20 tahun kita boleh wariskan dekat anak-anak kita. Okay, ni dulu ayah ataupun mak belajar dulu saham kan. So ni study. So inilah ilmu yang boleh kita perturunkan. Okay, so ilmu yang betul yang boleh diperturunkan. Jangan turunkan benda-benda yang syirik tu, yang menurun-menurun tu. Tapi yang ini kita turunkan benda-benda ilmu yang boleh menjana keuntungan yang boleh tambah pendapatan kita dan boleh memajukan ekonomi umat Islam. Okay. Alright, saya test dulu audio. Okay, alright, so should be okay. Saya mulakan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Okay, so insyaAllah hari ini kita akan cuba untuk melihat annual report syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia. Okay, nama diberi ialah Perak Transit Berhad. Syarikat orang Perak, ada orang Perak bersama kita malam ni. Okay, boleh komen kalau ada orang Perak. Okay, ataupun ajak orang-orang Perak join sekali. Kalau orang Perak tak tahu syarikat ni, rugi sebab syarikat ni untung 41 juta bagi tahun 2020. Alright, so sebagai disclaimer awal, seperti biasa sesi ini adalah hanya untuk tujuan pembelajaran saja. Okay, tiada buy call, tiada sell call diberikan, dan juga tiada nasihat pelaburan yang diberikan. Okay, so sebarang keputusan pelaburan adalah di atas risiko masing-masing. So please take note on that. Okay, so ini adalah sesi untuk kita belajar, sesi untuk kita kaji berkenaan dengan syarikat. Seperti yang saya selalu beritahu, behind the company, okay, behind the name, behind the code, 4 digit code tu, nombor orang panggil 4 nombor 4 digit, okay, 4 digit bukan 4D, 4 digit tu ialah ada perniagaan dia, ada bisnes dia, dan itulah yang kita cuba untuk faham sebelum kita menjadi shareholder ataupun kita menjadi part of the company, untuk kita benar-benar tahu dan juga faham apakah perniagaan yang dijalankan oleh syarikat tersebut. Okay, so annual report bagi Perak Transit ini dikeluarkan pada 20 April 2021. Okay, 2 bulan lepas, lebih kurang tak sampai 2 bulan lah. Okay, untuk
financial year dia, okay, so financial year dia follow calendar year, okay, meaning dia punya financial year starting 1st January hinggalah 31st December. Daripada 1 Januari berakhir 31 Disember tahun 2020. Dan annual report of course dia diberikan tempoh beberapa bulan selepas tutup account untuk dia come out dengan report. So dia keluarkan pada bulan April. So normally bulan 5, ujung bulan 5 tu company last lah kena keluarkan. Okay, kalau tak ada any extension lah. Okay, so tapi during MCO ni, during PKP apa semua ni, berusaha ada bagi lenient sikit. Okay, dia bagi beberapa masa tambahan, okay, untuk mereka menyiapkan diorang punya sama ada quarter report ataupun annual report. Alright, so inilah cover page bagi annual report Perak Transit tahun 2020. Okay, so ini nampak terminal Aman Jaya dia. Okay, memang digunakan gambar yang real lah ni. Ada taksi-taksi tu semua, okay, di Aman Jaya, terminal Aman Jaya. Okay, so second page ada corak-corak sikit. Third page mission dan vision, okay. Alright. Kat sini dia tulis optimizing potential future. Okay, so Perak Transit Berhad aims to elevate its services and system to the next level. With its dedication towards efficiency, we move toward a future of full potential by expanding greater throughout the whole Malaysia. We will continue to provide the safest, reliable and efficient services, consistently upgrade our services and system and moving towards the vision of leader in the industry. Okay, so itu tema panjang betul tema untuk tahun 2020. Okay, page keempat ialah content. Okay, so kalau anda nak cari apa-apa yang anda nak baca, so anda boleh refer kat table of content. So boleh go straight dekat page mana yang anda nak pergi. Okay, yang ini dipecahkan kepada dua bahagian. Okay, so ada dua bahagian, ni part 1, ni part 2. So yang mukadimah apa semua ni base bahagian part 1. Okay, so that's why sikit je 29 page. So the remaining tu dimasukkan dekat part 2, okay, dan juga corporate governance normally dia akan hasilkan, okay, untuk CG tu corporate governance dia ada dalam separate file lah. Okay, page kelima ialah on the corporate information berkenaan dengan board of directors, audit committee, registered office, okay, dekat Jalan Datuk Seri Ahmad Said, okay, di Ipoh, Perak. Corporate office di Jalan Sultan Idris Shah, Ipoh juga, okay. Oh, dia dekat Soho. Ipoh pun ada Soho. Oh, saya baru tahulah. Okay, Soho Soho ni normally dekat bandar. Dekat bandar-bandar besar lah. Sebab saiz dia kecil. Tapi ini dia guna corporate office dia di Soho juga. Okay, so mungkin ada beberapa unit lah kot dia ambil. Sebab Soho ni tak besar, Soho kecil je. Kemudian page 6, corporate structure. Okay, all the subsidiaries yang wholly owned ataupun partially owned. Okay, ni gambar dia Perak Transit, bangunan dia lah ni, ataupun dia punya bus ke. Nanti kita tengok apa bisnes dia. Okay, kemudian page 7, page ke-7 adalah profile of directors. Right, so sambung sama page 8, profile director. Siapa nak baca boleh baca. Okay, berkenaan background, experience, pengajian, ada orang belajar kat mana, bidang apa semua tu, dan juga dia punya past experience. Normally dia akan cerita lah, okay, dalam dia punya biodata. Okay, so ini key management. Okay, dia punya CFO, terminal manager dan juga head of bus operation. Okay, ada 3 orang. Dan kemudian page ke-13 adalah financial highlight. Okay, so kita bermula di page ke-13 untuk kita melihat dia punya financial highlight. Okay, very interesting dan juga very saya pun terkejut bila tengok ni. So mari kita tengok apa yang saya terkejut. Yang pertama, revenue seperti biasa. Okay, so this page dia hanya sediakan 2 tahun saja. Okay, so kita nampak untuk compare 2019 dan juga 2020. Okay, so ada company yang buat annual report dia compare 3 tahun, ada yang compare 4 tahun, ada 5 tahun, ada 6 tahun dan sebagainya. Okay, so tapi this company just bagi 2 tahun. Okay, so kalau anda nak tengok tahun-tahun sebelumnya, kena buka dekat tempat lain lah. KLC Skinner antara tempat yang kita boleh dapat. Dalam satu page kita boleh dapat semua data tu. Okay, so yang pertama revenue. Okay, so revenue untuk tahun 2020, okay, kalau kita nampak sini sebenarnya menurun.
Daripada 124 juta bagi tahun 2019, dia turun kepada 119 juta pada tahun 2020. Okay, so revenue number one. So profit, yang penting dekat profit ada banyak kat sini, profit before tax, profit for the year dan juga profit attributable to the owner of the company. So saya nak tengok yang ni, profit attributable to the owners of the company. Yang ini berlakunya peningkatan daripada 39 juta pada tahun 2019 meningkat kepada 41 juta pada tahun 2020. So inilah saya katakan company ni making profit. Untuk tahun 2020 41 juta. Okay, so kalau kita lihat in comparison beberapa tahun sebelumnya, okay, sebab company ni agak baru juga didagangkan. So data yang ada dekat KLC ni adalah since tahun 2016. Okay, so nampak kat sini 2016. This one net, this one is net profit. So kalau kita nampak dekat sini, okay, dia punya trend adalah sentiasa dalam keadaan meningkat. Okay, so daripada 2016 hanya 17 juta, okay, 2017 naik kepada 28 juta, naik kepada 35 pada tahun 2018, 39 juta pada tahun 2019 dan juga tahun 2020 41 juta. Okay, so which is very good. Bagi saya is very good lah, sebab dia bukan sekadar membuat keuntungan tetapi juga ada growth dari segi keuntungan. Maknanya keuntungan dia tu bertambah. Dia bukan maintain dekat level yang lama tapi ada pertambahan. So very interesting. Dan juga despite 2020 adalah tahun COVID. Okay, tahun lockdown, beberapa bulan kita tutup, tapi still this company is making profit. And also, okay, sebenarnya adalah the highest profit yang pernah dicatatkan. See, the highest, compared to 1, 2, 3, 4. Okay, so the other 4 years tak pernah tinggi lagi berbanding yang dibuat pada tahun 2020. The highest profit since listed. Okay, so 41 juta. So kita tengok nanti untuk tahun 2021 sama ada dia boleh maintain ataupun dia boleh buat a new high dan bagaimana. Okay, so far kita nampak dia dah mencatatkan keuntungan 13 juta bagi satu kuartal. Okay, so first quarter 2021 dia dah mencatatkan 13 juta. So dia ada remaining 3 kuartal. Okay, so kalau boleh maintain, something yang interesting untuk kita perhatikan. Sebab first quarter je dah 13. So dia ada second, third and fourth quarter yang akan datang. Okay, alright, so very interesting on the profit. Yang pertama, cuma dekat sini, okay, kalau saya boleh nampak tadi, right, earning per share. Okay, so earning per share dekat sini ada sedikit penurunan. Sedikit penurunan daripada 2.79, okay, dia turun kepada 2.64. Taklah banyak, okay, tapi still berlaku penurunan lah earning per share. Saya tak jumpa lagi lah macam mana nak explain benda ni. Okay, sebab kalau tengok earnings, okay, earnings meningkat sebab profit meningkat, tetapi adakah share dia bertambah yang menyebabkan dia berkurangan? Itu kena check. Sebab kalau tengok past, dia punya past also dekat sini EPS dia. Okay, so EPS is keep continually increase, sentiasa meningkat from year to year, daripada tahun ke tahun nampak sentiasa berlaku peningkatan. Cuma pada tahun 2020 ni, okay, yang berlakunya penurunan dari segi dia punya EPS, earning per share bagi syarikat Perak Transit ni. Okay, so saya kena cari juga kat mana, macam mana dia boleh berlakunya pengurangan in term of earning per share. It's still good, okay, tapi ada berlaku a slight decrease in term of earning per share tu, ataupun EPS. Alright, so profit margin also increase. Profit margin daripada 32% pada tahun 2019 meningkat kepada 35%, which is I think also is good also. 35% untuk net profit margin, untuk buat business 30% is okay, ataupun is good lah sebenarnya, nak buat profit. Alright, so ini dalam untuk table lah. Dia nak compare kan, yang pink ni warna untuk tahun 2020, okay, yang satu lagi 2019 untuk dia compare. Alright, so dia terus masuk kat page 14 untuk management discussion and analysis. Dia tak ada bahagian chairman statement. Normally page sebelum MDA ataupun management discussion and analysis ni dia akan ada chairman
statement. Okay, dia punya chairman ataupun MD join punya statement dan sebagainya, tapi ada apa report normally dia tak tunjuk juga, depends lah. Okay, so yang this one very straightforward, dia pun tak tebal, so dia terus masuk bahagian MDA. Dan juga kita nampak colour pun tak berapa colour sangat lah tak tahulah, mungkin kopi ni tak ada colour ataupun memang all standard kopi tak ada colour. Okay, so normally kalau company yang besar-besar dia buat fancy lah, infografik macam-macam. Tapi kalau yang company small and medium cap, as long as ada report tu kita boleh baca pun okay, as long as dia submit report. Right, so MDA yang pertama, company overview. The company principal activities is investing holding, with the company via the subsidiaries principally involved in the operation of Terminal Meru Raya and Kampar Putra Central, integrated public transportation terminals, and the provision of the public bus services. The group is also involved in the petrol sales business, in the operations of the several petrol stations in Ipoh, Lahad, and Kuala Kangsar, Perak. During the financial year 2020, it has also commenced the mining management operations. In light of the shadow cast by the COVID-19 pandemic, our company is closely monitoring the related risks and potential impacts, as well as implementing necessary measures to ensure our operations are running in a sustainable manner. Okay, so itu adalah beberapa bisnes yang dijalankan oleh syarikat ni. Yang pertama, mainly dia adalah terlibat dalam public transportation, okay, ataupun pengurusan bas. Okay, so dia kat Meru, ada satu di Meru dan satu lagi di Kampar Putra Central. Dan juga ada beberapa lagi bisnes ni, iaitu dia buat public bus service, okay, dan juga petrol station. Serta yang terbaru pada tahun 2020, dia telah membuat satu lagi bisnes ataupun dia mengembangkan lagi satu bisnes dia, iaitu di dalam mining management. Operasi mining ni dalam bahasa Melayu apa? Melombong macam tu lah mining punya proses. Bukan mining Bitcoin itu pun mining, tapi itu mining lain. Ini mining physical. Okay. Alright, so mission and vision. Okay, tadi kita dah baca principal activity of the group. Okay, so kita nak faham apa benda company ni buat sebenarnya. The group revenue is mainly derived from integrated public transportation business, terminal operation, okay, iaitu rental and advertising and promotional spaces, rental of shop and kiosk, project facilitation fees, and others such as profit sharing from terminal management, car park fee, and taxi entrance fee. Okay, so yang ini terlibat dekat terminal bus lah. Semua benda-benda yang berkaitan dengan terminal bus, rental, AMP, iklan-iklan, buat iklan ke, buat promotion ke, dapat recurring, dapat income. Okay, so rental of shop, disewakan kedai, kios dan sebagainya, project facilitation fee, dan juga ada such as profit sharing. Dia buat car park dan sebagainya pun dia dapat profit juga. So itu yang pertama, bisnes dia berkenaan dengan dekat di terminal. Kedua adalah providing public stage bus and express bus service, as well as bus charter and advertising services. So yang kedua dalam sektor transportation juga. Okay, so yang ini more on perkhidmatan bas tu sendiri. Okay, sama ada bus bus stage dan juga bus express. Stage ni mungkin yang bus yang berhenti tu lah. Apa panggil apa dulu bus yang yalah, berhenti start station ambil orang. Dan express ni yang pergi ke destination direct. Ketiga adalah petrol station operation. Okay, yang keempat yang terbaru adalah mining management operation. Okay, so dekat bawah ni, strategies in creating value. The group continue to focus on development and enhancement of the integrated public transportation terminals to achieve business growth. The group continue to explore potential market and expand its value to deliver maximum value to its shareholder. Okay, okay, so dekat sini dia ada bagi, okay, 1, 2, 3, 4, 5 tahun punya audited report. Boleh nampak semua revenue. Okay, so boleh nampak profit. Okay, so profit sorry, ni equity, profit kat sini. Kemudian
EBITDA dan lain-lain lah basic earning per share, EPS pun ada, boleh nampak kat sini. Okay, so dia bagi juga 5 tahun kat bahagian bawah ni. Kat bahagian MDA, dia bukan bahagian dekat apa, bukan kat bahagian mukadimah tadilah. Right, so sambungan seterusnya. Highlight of the group financial information for the past year financial, okay. Basic earning per share for the financial year ended 2016, 17, 18, 19, 20 calculated based on company weightage average number of ordinary share in private transit issued at the 31st December, okay, respectively. Yup, memang. Financial year 2020, the group is organized and managed into business units based on 4 reportable segments as follow. Ini tadi kita dah tengok, okay, ada 4 business utama dia. There has been no changes on the basics of segmentation of the basis of measurement of segment profit or loss from the previous annual audited financial statement, other than the new mining management operation in the current financial year. Okay, group financial performance. Okay, ni kita dah nampak dekat bahagian revenue. Kemudian profit. Okay, juga kita dah nampak tadi. Right, so ini business. Okay, so ni income daripada setiap business segment tu. Okay, yang pertama integrated public transportation terminals tadi. So ini I think the biggest income mungkin. Okay, dia punya biggest revenue juga. The group recorded revenue from the segment of 70.96 million, which is accounted of 59.43% of the total revenue. Okay, so yang paling besar lah ni 59% daripada revenue syarikat datang daripada business integrated public transportation terminals, daripada terminals bus je lah kot, bus dan juga public transport yang lain adalah 59%. Okay, the group revenue from this segment improved by 15, okay, compared to financial year. This increase was mainly due to the increase in rental of A&P spaces and higher project facilitation fee during the financial year 2020. Okay, so berlaku peningkatan untuk this business segment adalah come from A&P, advertising and promotion tu, dan juga daripada project facilitation fee. Okay, walaupun COVID, walaupun lockdown last year, tapi bagi A&P dan juga project facilitation ni meningkat. Saya pun quite surprised juga, sebab kita tahu lockdown, public transportation orang tak ramai naik, of course terminal pun tak ramai orang pergi, kecuali yang dapat approval dan sebagainya lah kan. Tapi still this business segment membuat kenaikan lagi. Okay, bukan setakat profit tapi membuat kenaikan lagi. Business segment kedua, bus operation. The group revenue for the bus operation segment decrease. Okay, so ini mau nampak efek lah, berkurangan. Okay, untuk bus operation. Okay, hopefully line ada masalah sikit. Okay, hopefully line clear malam ni. Saya tengok tadi macam ada problem sikit lah line malam ni. Bukan malam ni je sebenarnya, sudah beberapa sejak total lockdown ni tahulah telco ni. Okay, so group revenue bahagian ni menurun. Okay, untuk bus operation, mainly due to the voluntary halted of stage bus operation for approximately 1.5 months during the financial year 2020 in the bid to contain the spread of COVID-19. Okay, so dia berhentikan operasi stage bus tu pada tahun lepas, okay, selama sebulan setengah, okay, untuk membendung COVID-19 lah, okay, which is semua sektor lah I think benda ni berlaku. Most sektor, bukan semua. Ada sektor yang lagi full swing. Petrol station operation segment, business segment yang ketiga. Yang ini, the group revenue from the petrol station operation decreased from 35.07 million during the financial year 2019 to 22.9 million. The financial year 2020, the decrease was mainly due to the lower sales volume and fuel price recorded during the financial year 2020. Okay, so kita pun maklum, orang waktu COVID ataupun waktu lockdown tahun lepas tak banyak bergerak, tak adalah isi minyak, dan juga
Brand oil pun kita tengok memang jatuh. Waktu tu sampai 20 US dollar per barrel. Malah pernah touch lower than 20 dollar per barrel. So of course memang tu sebab dia orang dah beli minyak awal. So harga tu lebih mahal. So bila jual tu dia lah sakit sikit lah. Okay. So, consolidated statement of financial position. Okay, dia tak masukkan mining tadi. Tak apa, kita baca dulu. Total non-current asset. Okay. Property, plant, equipment. Okay, ni dia punya asset. Okay. Sambung lagi. The current asset. Inventory kat berapa? $73. So current asset berkurangan kepada 73 juta. Mainly due to the decrease in fixed deposit with licensed bank and cash and bank balance to 22.12 million. Okay, so dia ada cash ataupun cash equivalent sebanyak 22 juta ringgit. Okay, so not bad also. Sebab ada cash dan juga boleh tahan banyak. Oh, financial year 2019. Ni takkan cash equivalent 75 juta. Oh, banyak tahun lepas lagi banyak. Bukan tahun lepas, 2 tahun lepas lagi banyak. 75.78 juta. Wow. Okay. Kemudian kita tengok kat sini dia tulis the non-current liabilities. Okay, portion of borrowing, non-current portion of deferred capital grant and deferred tax liabilities. The non-current portion of borrowing had decreased to 194.83 million, mainly resulted from the partially early redemption of Sukuk Murabahah program. The current liability of the group consists of trade payables, other payables, current portion. Okay, the equity of the group consists of share capital, treasury shares, revaluation reserve. Okay, dan lain-lain. Dividend. Okay, in line with the good performance for the group financial year 2020, the board has declared the following single tier dividend in respect of financial year 2020. Okay, so dia ada berapa kali ni? Ni 2019. Sorry, ni 2020. 1, 2, 3, 4. 4 kali dia bagi tahun. Tapi ni 21. Declared 2020. 4 kali lah dia bagi. Untuk financial year 2020 4 kali dia bagi. So kita boleh check kat sini juga. Kena pergi dekat bahagian dividen. So boleh nampak kat sini tahun 2020 4 kali. 1, 2, 3, 4 4 kali dia bagi. Tahun 2019 1, 2 kali. 2018 1, 2, 3. 2017 1, 2, 3 juga. Okay, so 2020 tahun paling banyak lah dia bagi 4 kali 4 kali. So 2021 pun dah bagi 2 kali. Ada yang dah bagi, ada yang tunggu lagi lah. X-date ni bulan Ogos. Yang ni dah dapat lah bulan April ni. X-date payment date bulan Mei. Ada yang baru dapat. Satu lagi bulan Ogos. Okay, tapi dia dah declare lah. Declare sebelum ni lah. Siapa yang dah beli sebelum X-date ni boleh dapat dia punya dividen. But again ni bukan buy call, bukan sell call, bukan nasihat pelaburan So keputusan pelaburan adalah di atas risiko masing-masing. Okay, so 4 kali is good. Dan juga track record previously dia selalu bagi dividen kepada shareholder, because they making profit, so dia nak sama-sama berkongsi dengan shareholder. Tapi dia tak mention berapa persen daripada dia punya profit sebenarnya yang dia bagi untuk dividen dividen policy. Okey, ataupun kat sini kita boleh nampak lah. Kena buat sendiri lah percentage dia total paid approximately 17.43 million, 17.43 juta berbanding 41 juta. So tak sampai half lah daripada profit. Of course lah dia nak keep dia punya cash also untuk expansion dan sebagainya.
Okay, so anticipated or non-risk, okay, operational, competition and business risk. Itu antara risk yang ada. Operational, competition over costing and pricing, labor shortage, increases in labor costs, equipment, electricity tariff, as well as changes in general economic, business, credit and interest rate condition, and changes in legal environment framework within which the industry operates. Okay. Effort are made to minimize the risk of fluctuation of interest rate. Okay, so bagus. Sebab dia kurangkan, with noting that the borrowing is essential to the finance of group operation and growth. Okay, so dia nak minimizekan risiko untuk interest rate. Tapi currently interest rate rendah, 1.75. Paling rendah lah tu. I don't think BNM akan cut further lah, sebab sekarang ni dah berapa quarter dah still maintain at 1.75 lah. Dependency on key personnel, okay, so dia juga take note kebantungan kepada beberapa individu yang run the company. Okay, let's say company tu dah tak ada ataupun pindah, so itu akan jadikan dia punya risk as well. So dua je anticipated risk dia. Okay, never mind. So yang last is outlook. Notwithstanding with the current impact of the COVID-19 pandemic, the group is of the view that the public transportation will remain as essential need for the general public. The group also believe that the demand for public transportation is set to grow for the foreseeable future as the Malaysian economy get back on the course of the government embark on its initiative to develop and improve the public transportation system further. Therefore, the group is well positioned to capitalize on any opportunities that may be presented in the view of the group experience and track record in the public transportation sector. Okay, so itu outlook untuk company ni. Dan saya sebenarnya agak terkejut juga ataupun kagum kerana syarikat ini membuat keuntungan untuk segmen bus operation dia. Okay, sebab kalau diikutkan, okay, business public transportation ni adalah satu business yang amal jariah sebenarnya, sebab memang susah nak buat profit. Because kita tahu lah, orang yang guna pun kita bayar untuk stage bus ke apa tu bukannya mahal sangat kan. Kita nak pergi ke beberapa tempat is macam murah sebenarnya bayaran dia. Dan banyak syarikat sebenarnya tak buat profit pun bila dia buat untuk public transportation. Tapi macam mana dia counter, because normally state government, okay, dia akan bagi insentif in term of bantuan pelbagai-bagai jenis lah untuk menggalakkan mereka still operate public transportation. Sebab bukan by right pun, tapi kalau kita tengok secara kasar memang susah nak buat profit sebab dah banyak pun, even di Selangor sebenarnya banyak syarikat especially yang kalau di luar sikit daripada main city memang susah nak buat profit. So but they still need to operate because government nak juga rakyat untuk dapat mobile untuk pergi mana-mana, dapat transit dari satu tempat ke satu tempat. So mereka masih beroperasi, okay, tapi diberikan bantuan dan sebagainya. But this company, okay, walaupun it's a public transportation, tapi still dia making profit. Saya cukup kagum lah dengan cara pengurusan dia, bagaimana mungkin dia menguruskan syarikat dan still boleh membuat keuntungan daripada segmen bus operation. Okay, so salute and also kudos to the management lah on this. And also interesting, saya pengen nanti berkenaan dengan dia punya mining operation. Tapi malangnya dia tidak menceritakan apa-apa berkenaan dengan mining tu di dalam report ni. Mungkin masih baru, okay, dan juga mungkin belum ada apa-apa perkembangan. Jadi dia tak keluarkan lagi, okay, untuk financial year 2020. Cuma mana tahu kita boleh jumpa, kita tengok dekat news sekiranya ada berkenaan perkembangan bagi that mining operation, sekiranya ada lah. So ni tulisan-tulisan yang kita tengok English atau English lah dalam ni. Malay tak ada Ush, tak ada English ke? Boleh translate tapi
Oh, news pun tak banyak cerita sebenarnya. Tak ada English Asyap dah ni. Oh, ada bonus issue. Wow, okay. Kita translate kat sini siap-siap. Oh, ada bonus issue Mari kita tengok apa dia nak bagi. Translate. Kadang-kadang translate ni pening sikit Tapi cubalah faham apa dia nak cerita dia. 4 get 1 free voucher campaign. The company assumed that the warrant exercise price is 88 cents. If all the warrant are converted into ordinary share, is expected to raise 139.464 million from it. Capital expenditure. Okay, so dekat corporate ni pun ada announcement. Propose bonus issue of free warrant. Okay, dia nak bagi free warrant. Berapa dia nak bagi? Okay, so dia nak bagi ni propose lah bonus issue. Satu warrant free satu warrant untuk setiap 4 ordinary share. So kalau anda ada 4 unit saham, so dia akan bagi satu free warrant So darablah berapa ordinary share yang anda ada, ataupun bahagi bagi 4, senang. Okay, free yang ni bukan kena bayar, dia bagi free je. Tapi berapa harga tadi? Lebih kurang 88 sen dia mention. Mungkin 88 sen takkan 88 sen. Current price is 6. Takkan 88 sen kan? 67 cent and half. 0.675 sekarang. Of course warrant dia akan lebih rendah lah. Okay, so far warrant dia tak ada lagi. Okay, ni I think first time lah dia nak terbitkan warrant Tak pernah lagi diterbitkan sebelum ni. Warrant ada dua Warrant ada dua. Satu is yang diterbitkan oleh syarikat, satu lagi diterbitkan oleh third party. Okay, so make sure anda tahu yang mana satu syariah. Okay, jangan main sebat je mana-mana warrant. Ada yang tak syariah walaupun company tu syariah, tapi kalau warrant tu dia ada dua juga. Ada yang syariah, ada yang tak syariah. Capital changes, so dia ada sebelum ni buat consolidation. Okay, so dia buat share consolidation daripada 3 ke 1. Dia ratio dia 1:3, maknanya dia consolidate dia kecilkan lah. So daripada contoh kalau harga RM3, maka dia akan jadi RM1. Itu dipanggil sebagai share consolidation. Okay, so 1 to 3. Ataupun kalau yang split maknanya dia bertambah. Kalau split kalau 1 to 3, daripada 1 dia jadi 3 macam tu. Okay, tapi ini dia consolidate lah, dia kecilkan harga dia. So share number akan berkurangan, okay, tapi dia punya share price tu dia akan meningkat. Right. Okay, so I think that's all from me untuk today. Ringkas sikit, tak ada panjang-panjang. Okay, very straightforward punya annual report, dan juga interesting. Okay, interesting company, interesting business model, dan juga saya ternanti-nanti untuk tahu perkembangan berkenaan dia punya mining operation tu. Sama ada untuk tahun 2021 dia boleh memberikan impact yang positif kepada syarikat. Okay, memandangkan 2020 dia telah membuat keuntungan yang baik dan juga yang paling tinggi untuk prestasi kewangan dia sejak didagangkan di Bursa Malaysia.
Okay, so thank you so much kepada anda semua yang join pada malam ini. Okay, jangan lupa untuk klik button share. Kepada yang dah share, thank you so much saya ucapkan. Semoga anda yang dah share tu berjaya dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia, okay, dan membuat profit yang besar insya-Allah pada bulan ini. So, saya doakan anda sekeluarga dijauhi daripada sebarang penyakit, daripada sebarang wabak, especially wabak COVID-19, okay, dan juga diberikan kesihatan untuk anda sekeluarga. Dan kepada yang sedah dijangkiti, saya doakan kesembuhan untuk anda sekeluarga insya-Allah. Dan sama-sama kita doakan Malaysia bebas daripada COVID-19 ni dengan segera insya-Allah. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.